Masalah mental bukanlah satu isu yang baru di kalangan rakyat Malaysia. Akan tetapi, penerimaan masyarakat tentang kewujudan penyakit ini masih di tahap yang rendah. Gila, sewel, tidak siuman, itulah tomahan-tomahan yang sering diberikan kepada pesakit-pesakit yang mengalami masalah kesihatan mental. Keadaan ini akan menjadi batu penghalang kepada individu-individu yang tidak bersalah ini untuk kembali sembuh seperti sedia kala. Tanpa kita sedar, individu-individu yang mempunyai masalah kesihatan mental ini mempunyai 1001 cerita yang tersendiri. Semoga daripada sesi temu bual yang akan ditunjukkan ini dapat memberikan kita peluang dan ruang untuk belajar memahami keperitan dan kesusahan yang dialami oleh seorang pejuang dalam diam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Sarah kerana sudi untuk ditemu bual pada hari ini. Okey, sebelum tu saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Syukri bin Ma'aris, pelajar tahun 3 PBJJ Psikologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi tujuan saya nak temu ramah Puan ni sebabnya kami nak perlu untuk selesaikan satu daripada keperluan assignment kami lah di universiti. Okey, jadi sebelum tu saya minta Puan perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya umur 34, dah kahwin. Saya bekerja di sektor kerajaan and diagnosed as major depressive disorder dengan bipolar disorder. Okey. Okey, terima kasih. Okey, sebelum tu satu lagi saya nak bagi tahu pada Puan, cuma apa yang akan saya tanya mungkin akan buat Puan terasa tak selesa ataupun tersinggung. Bila-bila Puan boleh memilih untuk tak menjawab soalan saya. Okey, sekiranya itu tersinggung. Tapi keperluan untuk saya record video ni adalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Tidak lebih daripada tu. Okey, Puan Sarah, boleh ceritakan sikit pasal latar belakang keluarga? Maksudnya adik-beradik berapa orang, tinggal di mana, pekerjaan ibu bapa? Okey, adik-beradik kalau ikutkan ada 11, tapi adik yang nombor 7, 8, nombor 9 mak dengan abah bagi dekat pakcik untuk jaga daripada kecil. So memang tak dengan kita orang, so buat masa ni lepas tu bulan 3 hari tu kakak sulung meninggal. So kita orang tinggal 9 beradik je lah. Okey, abah pesara kerajaan. Sebelum ni kerja dengan DBKL bahagian maintenance kot, yang technician ni. So sebelum ni tinggal dekat Sri Labuan. Abah dah bersara, abah duduk dekat Kajang. So mak abah tinggal kat Kajang lah, beli rumah kat Kajang, duduk sana lah. Tu je lah. Okey. Baik, macam tadi Puan cakap Puan dah didiagnose dengan major depression disorder dengan satu lagi bipolar disorder. Okey, boleh tak Puan cerita sikit macam mana Puan boleh tahu yang macam mana Puan boleh didiagnosekan dengan sakit dengan keadaan tu? Simptom tu dah lama rasanya, cuma tak perasan kan, tak tahu pun. Since daripada anak nombor 3 kot, dah start sebenarnya, dah start ada depression tu, cuma tak tahu and then tak pergi jumpa doktor. So masa dia drag tu sampai pregnant anak nombor 4. So masa pregnant anak nombor 4 tu dah third 3 kot, dah third 3 sampai collapse dekat PAC Hospital Ampang. And then masa tu orang kata poor response. Even doktor cakap apa pun kita tak boleh nak respons, bukan tak dengar tapi macam kosong. So memang tak respon.
and then warded, and then 2-3 hari warded pun still sama juga sampai doktor request untuk buat MRI ke CT scan yang masuk bawah lorong tu. Diorang nak tengok kok ada brain injury kan, and then dah buat pun tak ada masalah itu juga. And then buat jantung punya check up. Saya tak ingatlah nama dia apa. Yang tu run test tu untuk 24 jam pun result dia okey sampai doktor ONG kot, dia cakap try suggest kat patient untuk refer to psychiatry. Kita takut ada masalah dengan psychiatry. So masa tu saya agree je sebab masa tu saya pun tak macam mana, kosong kan, so kita iyakan je, iyakan. And then petang tu baru macam doktor psychiatry datang, ajak pergi dekat ruang, kira bilik khas lah, nak sembang. So masa tu baru dia tak tanya direct kot, dia ajak saya sembang. So start daripada tu, masa tu baru terkeluar semua cerita, semua apa yang mengganggu saya. So lepas tu baru doktor antara diorang bincang, discuss. Lepas tu besoknya diorang jumpa dengan husband, and then diorang terangkanlah saya ada symptom of major depressive disorder. Tapi masa tu diorang tak mau ubat lagi sebab saya dah tertris lagi 2-3 minggu nak bersalin rasanya. Tu diorang just pantau je. Lepas tu lepas bersalin kot a few day, dalam 4-5 hari yang tu kot, dah tunjuk jadi postpartum pula. Postpartum depression. Yang tu makin teruk sebab masa tu diorang nak ambil anak saya tak ikut masa tu. Diorang husband dengan adik ipar bawa pergi untuk cek kuning. Tapi saya dah cakap dengan husband, anything happen saya tak nak bagi anak saya ke hospital, tak nak letak tinggalkan anak ke hospital. Masa tu saya rasa macam insecure tau, saya macam ada macam takut orang akan harm anak saya. Saya tak nak, saya takut. So masa petang tu kot husband call, petang ke malam lepas maghrib macam tu, husband call kata anak kena tahan ward. Masa tu saya dah start macam lost control kot sebab saya seorang anak-anak yang dah besar, ada lagi 3 orang. So saya sampai menjerit, saya cakap dengan husband saya dekat telefon, saya menjerit, saya cakap pulangkan anak aku. Cakap kalau kau tak pulangkan aku pergi sana. Masa tu dalam mind saya masa dalam tu, fikiran saya cakap anything happen pun aku kena ambil anak aku. Macam tu, macam dah lost control lah. Saya tak boleh fikir. Masa tu saya ingat itu je yang masa yang paling teruk sekali kot. And then kakak ipar datang untuk tenangkan saya. Untuk satu malam saya tak tidur, sampai esok pagi saya tak tidur. Sebab saya minta anak saya suruh pulang anak saya. And then doktor cakap dia dah jadi postpartum depression dah. So lepas pantang kot, sebulan lepas tu doktor suruh datang untuk jumpa psikiatrik balik, untuk sesi counselling sekali dengan ni lah, dengan nak start ubat apa semualah. Tu je lah. Masa tu baru macam doktor start check balik, tengok balik apa simptom lain selain daripada major depressive disorder dengan postpartum depression disorder tu. Dua tu lah. Awal-awal dua tu. Itulah. Lepas tu bila dah jumpa doktor balik, bila yang dia diagnosekan puan bipolar disorder tu, bila keadaan tu jadi macam tu? Bipolar ni berapa tahun dah? 2015, 16, 17. Kalau tak silap 2018. Setahun lepas tu baru dia orang, masa tu sesi counselling dengan doktor psikiatrik, and then masa tu tak ada pun, dia just tanya saya ada tak rasa macam symptom of bipolar. Saya cakap ada. And then dia cakap pun tahu tak pun ada bipolar. Macam bipolar ni mana pula? Itulah symptom of bipolar. Certain time puan rasa macam terlalu happy sangat, terlalu energetic sangat. And then certain time tiba-tiba benda mood jadi jatuh, terus jadi macam swing, macam orang kata certain time saya pernah kena macam satu masa tu saya tak nak keluar langsung daripada bilik, tutup lampu, tutup pintu, kunci pintu, kurung diri. Masa tu menangis lah. Masa tu memang masa tu swing, memang mood saya swing gila-gila lah. So doktor cakap tu antara simptom of bipolar. Cakap okay, tak tahu. Tapi memang kalau ikutkan bila dia tanya semua
Dia tanya banyak simptom-simptom tu, dia tanya benda tu sebenarnya daripada sekolah menengah lagi, daripada sekolah rendah lagi. Tapi sebab dulu tak tahu, so saya macam okay fine. Benda ni maknanya daripada saya kecil lagi ada tanda-tanda, cuma saya tak tahu. Ni baru tahu. So baru didiagnose, baru kita on ubat, baru on sesi kaunseling dengan psikiatrik lah. Oh, maksudnya daripada zaman sekolah lagi sebenarnya simptom tu dah ada dah. Cuma Contoh, tak oh, saya ada swing certain time tiba-tiba macam masa sekolah menengah lah, paling ketara sekali nampak kot. Saya tiba-tiba macam sedih gila, padahal tak ada apa pun, tiba-tiba menangis. Tiba-tiba tak tahu apa punca. Bukan tak tahu punca dia kecil je, hal dia kecil je, remeh. Tapi saya boleh drag tu menangis yang betul-betul menangis macam sedih gila, macam tiba-tiba saya macam useless gila-gila time tu. And then suicidal thoughts ni daripada saya kecil dah ada sebenarnya. Saya pernah terfikir tau masa kecil dulu, macam mana kalau aku mati? Saya pernah, macam mana kalau tiba-tiba aku jalan, aku kena langgar, lepas tu mati. Macam tu. Saya pernah terfikir, saya pernah duduk dekat palang besi beranda rumah tu, macam mana kalau tiba-tiba aku jatuh, masuk dalam longkang, kepala aku terhentak dekat ni. Benda tu daripada saya kecil lagi, daripada saya umur, saya rasa dalam 11-12 tahun kot. Sebab saya fikir macam bila aku mati nanti confirm aku masuk syurga. So saya mak ayah aku tak payahlah orang kata apa tanggung dosa aku banyak. Macam tu saya fikir sampai tahap tu. So bila saya ada certain time macam rasa macam rendah diri tau. Saya ada macam self esteem yang saya dulu bukan jenis macam ni. Saya dulu jenis yang macam mana? Saya jenis yang tak banyak cakap, and then kalau saya riuh pun antara family dengan family je. Bila dengan kawan saya macam ada sikit rasa rendah diri, macam rasa macam I am nobody. I am useless. Saya rasa daripada saya sekolah rendah lagi, saya rasa saya macam simptom tu dah ada. Cuma ni lah baru tak. Jadi bila doktor tanya tu sebenarnya puan membayangkan simptom-simptom tu memang daripada zaman sekolah lagi lah. Saya perasan daripada zaman sekolah lagi. Lepas tu apa yang membuatkan puan rasa nak bunuh diri tu, maksudnya idea untuk membunuh diri tu disebabkan apa? Saya tak tahu. Dia macam terlintas tau. Saya tak tahu. Awak tahu kalau saya cakap ada suara kedua yang cakap kat telinga saya, percaya tak? Awak percaya tak? Okay. Saya macam tengah bercakap dengan suara kedua tu. Cuba kau, dia macam ni kau pernah fikir tak macam tiba-tiba kalau jatuh? Saya macam, kalau jatuh kira macam saya tengah bercakap tapi saya tak bercakap guna mulut tau. Dia mau tu cakap dengan hati sendiri. So macam ada dua watak dalam tu. Tapi saya tak cerita dengan orang. Benda ni pun saya rasa ni baru first time cerita dengan orang. Saya tak bercerita dengan orang. Even dengan psikiatrik pun saya tak bercerita lagi. Yang ni saya tak bercerita lagi. So sebab saya rasa macam saya boleh kontrol lagi, so saya tak cerita dengan orang. Inilah baru first time cerita. Jadi lepas doktor dah diagnosekan puan dengan major depression disorder, postpartum depression, lepas tu pergi pula kepada bipolar, apa yang puan rasa masa tu? Useless. Saya macam banyak gila apa hal. Saya macam apa hal aku kena semua ni macam bodoh aku ni macam tu, macam teruk gila, macam down gila. Macam faham tak, saya sepatutnya seorang ibu, saya patut kena jadi ibu yang orang kata ibu yang boleh jaga anak-anak dia. Tapi bila jadi macam ni, saya tak, saya ibu dan isteri yang dan anak yang berguna. Sampai sekarang saya still ada rasa macam self esteem saya macam rendah macam tu. Okey. Masa minta maaf kalau saya nak tanya, masa puan first kali didiagnose major depression disorder tu, apa sebenarnya faktor yang trigger kepada puan ada depression tu sebenarnya? Faktor tempat kerja ke, keluarga ke? Ni first time tau saya cerita dengan orang tau. Saya tak pernah cerita dengan doktor pun saya bagi tahu saya ada cerita, cuma tak sedetail ni. Okay, first things first, saya sebenarnya depressed start daripada bila adik ipar lelaki dengan isteri dia kerap kali datang rumah. Masa tu
Anak kedua saya baru lepas pantang. Okey, saya start stres dari situ. Dia kerap kali datang yang bukan menyenangkan kita as tuan rumah. Datang menyusahkan. Faham? Datang hantar anak, suruh minta tolong tengok sebab dia dah ada kursus. Dengan alasan dia ada kursus kejap kat sini. So dia drop anak dia. Sedangkan masa tu saya baru lepas settle semua kerja rumah. Sebab saya ni nak rehat. Okay. And then masa tu arwah mak mertua ada. So arwah mak mertua dia minta tolong arwah mak mertua jaga tengokkan lah. Tapi saya lah yang kena. Kencing, berak, susu, makan budak tu. Saya lah kena. So lepas tu dia datang and then dia buat macam rumah dia sendiri. Saya dah start stress lah. Anak dia suka bully anak saya. Lepas tu bila kita cerita dengan husband, dia macam tersepit kot nak cakap. Saya cakap dengan dia, bagi tahu kata saya tak selesa, saya tak suka. Every week saya rasa, every day dia datang. Ikut suka dia nak datang pukul berapa, ikut suka nak balik pukul apa, and then tinggalkan pakaian baju dia nanti. Adalah tukang basuh baju kat rumah tu, tukang basuh baju, tukang sidai baju, tukang kat baju. Okay, saya dah start depressed dah. Saya dah start. Tapi macam sampai satu tahap gaduh sebab dia cakap kat arwah mertua, saya pukul anak dia. Sedangkan dia jadi gaduh kat situ. Pun ada gaduh juga dengan arwah mertua, tapi saya macam fikir macam orang tua lah, lantaklah. Okey, yang tu dah settle. Okey, yang tu satu. Lepas tu saya anak nombor 3 dah lahir. Masa tu 2 bulan lepas tu dia kena eczema yang kronik tu, yang eczema berdarah apa semua tu. So tiap-tiap malam saya tak cukup tidur sebab saya kena handle dia punya eczema. Dia garu sampai berdarah. Lepas tu setiap malam saya seorang je kena handle. Sebab suami masa tu niaga malam dekat downtown. So anything saya kena buat seorang. Anak menangis ke, anak meragam ke, anak mengamuk ke, anak nombor 2 pula tantrum. Masa tu dia macam nakkan perhatian kita, tapi saya tak boleh nak bagi full attention kat dia. So dia tantrum. Dia mengamuk, saya marah, dia kena pukul. Dia kena pukul yang agak teruk, bukan pukul biasa-biasa punya. Saya pukul, saya boleh rasa tapak tangan saya sakit balik. So benda tu yang buat saya rasa bersalah sampai sekarang. Ada still rasa bersalah walaupun benda tu dah bertahun. Saya rasa saya still dah hantui rasa bersalah sampai sekarang. Okay, yang tu satu. Saya penat. Husband berniaga, pukul 6 dia dah gerak dah. 6 petang dia dah gerak. So apa-apa jadi kat rumah dia tak nak fikir dah. Dia takkan ambil tahu dah. Bukan tak ambil tahu, dia tak berniaga kan. So dia tak boleh nak tolong lah. Lepas tu ada anak tiri pula. Anak tiri pun tak membantu. Maksudnya balik kerja tu whole thing saya kena buat. Kemas rumah, kemas dapur, pinggan mangkuk. Even air dalam termos panas tu dah sejuk pun tak ada orang nak tolong ganti. Saya ada sikit maybe perfectionist kot. Saya ada masalah tu. Saya nak semua benda ikut kehendak saya. Ikut cara saya. Tapi bila benda tu tak terbuat, saya depressed, saya stres, saya marah. Lepas tu saya penat. Pagi saya kena hantar anak yang nombor 3 tu pergi rumah pengasuh. Balik saya kena ambil. Hujan ke, ribut ke apa ke, saya kena ambil. Saya kena ambil nombor tu. So masa tu dah sampai saya mengandung anak nombor 4 kot. Yang kecil tu still, yang nombor 3 tu still ada eczema lagi. So tambah lagi yang tu pula, depress yang tu, yang penat yang tu pula. Lepas tu dengan masalah kewangan, husband punya business drop. Lepas tu silap pula. Saya pergi cerita dengan kawan satu tempat kerja. And then cerita tu dijadikan point untuk merendah-rendahkan saya. Jadikan bahan lawak lah. Faham? Sampai satu tahap saya rasa macam malu gila-gila. Memang malu sangat-sangat lah sebab benda tu berlaku dekat depan staff lain. Nampak macam teruk sangat saya ni kan, macam miskin sangat kot. Macam tu miskin kot. Kau kalau tak ada duit tak payahlah beli Sarah, cakap je tak payah ni. Kau kalau tak ada duit kau cakap je tak payah. Benda tu cuma harga dia RM10 je. Sampai tahap tu dia kata. Lepas tu dia cakap saya ada cerita bersamamu tu kot. Member tu tanya saya, macam mana kalau kau tiba-tiba dalam TV keluar bersamamu minta bantuan apa semua ni? Tak rasa ke benda tu macam menjatuhkan saya punya maruah? Lepas tu saya punya hati saya rasa macam kata memang sakit ke? Bukan sakit hati, saya sedih kot. Saya rasa macam teruk sangat ke aku sampai nak kena meminta derma, minta bantuan kat orang.
Saya tak adalah macam silap kot saya pergi cerita kat orang. Lepas tu benda tu dah jadi trigger. Masa saya pregnant, lepas tu dengan penat handle anak hari-hari dengan keadaan kewangannya problem. Memang arwah mertua ada bantu. Memang pampers, saya tak risaukan pampers apa semua belanja harian saya. Saya kena sampai satu tahap saya terpaksa bercatu. Bukan bercatu lah, saya macam fikir banyak kali nak beli. Saya even nak makan pun saya macam saya cari benda yang paling murah saya boleh makan. Okey, dulu ada pakcik tu jual nasi lemak RM1. Saya beli 2-3 bungkus untuk makan pagi dengan tengah hari saya. Saya bawa air masak botol mineral besar tu. Itu bekalan saya seharian. Saya sampai satu tahap sampai diorang nampak macam saya macam masalah kewangan saya tu macam teruk sangat sampai saya nak berbelanja apa pun saya kena fikir banyak kali. So benda tu jangan dijadikan bahan pada duit ke salah? Macam tu. Memang masa tu maruah saya macam kena pijak rasa. Sebab dia bukan bercerita antara saya dengan dia je. Dia bercerita tu dekat office. Ada kerani, ada driver, ada PPK lain, ada DSA lain, ada nurses lain. Saya rasa macam benda tu memalukan saya kot. Lepas tu bila dah jadi macam ni saya cerita dengan saya punya bos, kita panggil apa? Pegawai kira yang YM yang menjagalah. Yang jaga klinik. Saya cerita, dia kata dia pun ambil benda tu benda remeh. Dia cakap tak ada apa-apa. Macam tu. Saya macam tak percaya. Kau bos kot. Kau ketua. Patut kau selam. Kau patut at least dengar betul. Saya cerita dengan dia tapi macam tak ada apa-apa tindakan daripada ketua. So saya macam frust gila sebab tu saya tak nak pergi kerja. Bukan tak nak pergi kerja tu, saya takut tak. Saya tak suka dengan suasana kerja kat situ time tu. Saya tak suka bila saya rasa macam orang pandang saya ni hina sangat, rendah sangat. Saya tak nak. Saya tak suka pergi kerja time tu. Saya tak nak pergi kerja sangat. Saya jadi macam saya takut nak keluar rumah, saya takut. Semua saya takut. Nak jumpa orang biasa jumpa okey. Tapi orang yang saya tak biasa jumpa saya jadi takut. Benda baru apa, anything yang baru pun saya takut. Saya jadi macam tak yakin. Sampai tahap saya menggigil kalau buat benda yang bukan kebiasaan saya akan jadi macam tangan saya shaking, tangan saya berpeluh, saya tak tentu arah. Lama jugalah, saya tahun lebih kot saya nak kena hilangkan rasa tu. Itulah antara maksudnya masa tu belum lagi didiagnose lagi lah sampai puan bersalin tu lah, sampai puan bersalin tu yang baru betul-betul jumpa dengan psikiatrik, sampai betul-betul duduk betul-betul depan dengan pak yang masa diagnose tu. Sebab masa kes yang saya mengamuk tu pakar nombor 2 psikiatrik yang mesej guna handphone dia, mesej guna handphone suami saya. Tapi saya kenal lah cara tulisan typing suami saya. Saya cakap dengan dia, kau siapa saya marah pakar tu sendiri tau. Saya tak tahu tu pakar psikiatrik, saya ingat doktor biasa. Dia cakap, engkau jangan nak pandai-pandai, kata aku tak suka, kau pulang balik. Saya ingat dia, saya tak tahu, sebab tu saya marah. Saya dengan suami saya pun kau aku, dengan siapa-siapa yang mesej ke yang ni saya kau aku je. Lepas tu bila masa sesi kaunseling tu, masa sesi kaunseling tu baru pakar tu, awak kenal tak saya? Saya macam tak kenal. Saya lah yang cakap dengan awak masa anak awak dekat masa anak awak dekat NICU tu. Saya macam Allah Akbar. Saya masa tu baru pakar tu cakap, okey awak ada macam ni. Kira dia cakap awak ada simptom macam ni. And then kita akan mulakan rawatan dengan ubat apa semua bagai. Macam tu lah. Tapi masa tu saya rasa 6 bulan kot saya MC under psikiatrik. Saya tak boleh nak kerja. Okey, masa puan dapat rawatan tu, puan ingat tak apa rawatan yang dia bagi ataupun apa nama ubat yang dia bagi? Ubat first tu apa saya tak ingat lah. Ubat yang first tu saya tak ingat apa. Banyak sangat ubat dah. Tak ingat lah. Banyak antaranya Typin, Lorazepam, apa lagi, banyak saya dapat ubat. And then ada satu jenis ubat yang untuk ubat tidur tu, saya tak ingat ubat dia apa. Tapi dia pernah bagi Lorazepam jugalah. Ada pernah, Typin, Lorazepam, apa
apa nama ubat, saya tak ingat lah. Tak apa. Kalau puan tak ingat tak apa. Ada tak rawatan lain yang dia buat, contohnya macam dia ada sebut dia buat cognitive behavioral therapy ke ataupun dia buat apa-apa terapi ke? Tak adalah. Yang puan tahu dia cuma Tu je, sesi counselling and then ubat tu je lah buat masa ni. Terapi tu je lah, lain tak ada. okey. So sekarang ni puan masih dalam sesi kaunseling ke? Ada lagi. Sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi masih lagi on ubat sekarang? Ubat. Ada on ubat. Ada on ubat lah Okey. Lepas satu lagi soalan saya, lepas puan tahu puan didiagnose dengan major depression disorder, pergi kepada postpartum depression, pergi kepada bipolar, macam mana penerimaan orang sekeliling, penerimaan suami, penerimaan anak-anak, penerimaan keluarga, kawan-kawan? Suami first, mula dia macam tak percaya kot. Bukan dia macam, dia tak faham sebenarnya saya punya situasi macam mana. So lepas sesi saya counselling, lepas tu pakar tu sendiri cakap dengan dia, terangkan balik kat dia, family pun sama, ada certain yang doktor call, bagi tahu, terangkan apa semua. So start dari situ suami baru macam okey, faham. Saya ada masalah ni, so kena buat macam ni. Even alhamdulillah family saya jenis supportive punya family. So saya lega sebab kalau saya macam ada masalah apa-apa, saya husband tahu dekat dengan siapa dia nak minta tolong. So dia akan call saya punya kakak ataupun adik minta tolong macam. Kalau daripada segi kawan-kawan? Kawan-kawan, kalau klinik lama, saya tak rasa pun diorang supportive macam ni. Yang tempat kerja baru ni, yang kat klinik yang sebelum ni, klinik pergigian ceras, sebab diorang dah tahu, so diorang terima, diorang faham. Alhamdulillah lah, okey. Maksudnya hubungan puan dengan keluarga memang baik lah, sebab tu diorang boleh faham puan. Benda tu juga yang puan ada terfikir nak tamatkan rawatan ke, ataupun pernah tak terfikir tak nak makan ubat? Nak biar saya tak suka sebenarnya makan ubat, kadang saya lupa makan ubat. Maksudnya ada pernah rasa macam tak nak makan ubat? Macam tu lah. Nak makan ubat. Kadang-kadang certain time ubat tu macam melemaukan saya. Saya tak suka kadang-kadang. Dia akan attack. Kadang-kadang saya macam lepas je makan a few minute lepas tu saya jadi macam dia saraf saya tak okey. Saya tak suka. Yang tu ubat tu saya dah tukar, saya rasa. Saya cakap dengan doktor saya tak sesuai dengan ubat tu, so doktor tukar. Okey. Apa perkara yang paling teruk yang puan rasa bila puan kena diagnose tu? Apa perkara paling teruk yang puan rasa puan pernah buat? Paling teruk nak tikam diri sendiri kot. Saya ambil pisau nak tikam diri sendiri. Maksudnya ada cubaan, ada pemikiran untuk, masih pemikiran bunuh diri tu masih ada lah. Ada. Jadi apa puan buat kalau puan ada rasa benda tu, apa yang puan buat? Saya distract, saya cari tempat. Saya selalu pergi masuk bilik air kot, menangis dalam bilik air, buka air. Menangis. Kalau tempat tu tak ada orang, saya jerit. Entah macam nak lepaskan rasa marah kot. Tak tahulah marah kenapa, kecewa kenapa. Padahal tak ada apa pun, tapi lebih sebab perasaan kot. Okey. Terima kasih puan sebab sudi kongsikan pengalaman puan. Satu lagi soalan terakhir saya, apa nasihat puan kepada orang-orang yang masyarakat dekat luar sana yang sebenarnya ada simptom macam tu juga, tapi dia takut nak jumpa dengan doktor sebab dia takut kepada stigma orang lain. Kalau aku ni ada sakit macam ni, orang takkan terima aku. So apa nasihat puan untuk orang-orang yang ada simptom-simptom untuk takut nak dapat rawatan ni? First things first, fikir diri sendiri dulu. Fikir diri sendiri tu means kita pergi dapatkan rawatan tu bukan sebab orang, sebab kita. So stigma orang tu tak dulu. Anything happens, kita sendiri yang tanggung.
kalau kata tak nak pergi buat rawatan, tak nak dapatkan rawatan, apa-apa jadi kat kita, kita sendiri yang tanggung tau. So, buang rasa apa orang kata. Sebab orang tak akan, orang bukan orang yang jaga kita, yang hadap benda ni hari-hari, kita sendiri. So, nak tak nak kita yang kena take the step untuk untuk orang kata dapatkan rawatan. Orang nak cakap apa cakaplah. Stigma negatif certain people to orang kata mental illness punya problem ni, mental illness punya issue ni, kita tak boleh nak, orang kata tak boleh nak ubah tau. Ada je orang yang kata faham tapi saya tak faham pun. Tahu mental illness tu penyakit tapi still tak faham. Kita tak boleh nak ubah tau. Stigma orang, pandangan orang. Tapi kitalah yang kena, sebab hidup bersandarkan kata-kata orang ni tak ke mana pun. Faham? Maksudnya takut nak pergi dapatkan rawatan sebab kata-kata orang. And then kita dah tanggung semua rasa tu. Sengsaranya diri tu bila orang kata berperang dengan emosi, masalah emosi. Sakit luka, sakit patah riuk tak sama dengan sakitnya bila hati kita orang kata hati kita ni sakit. Orang kata maksudnya emosi dalaman kita tercedera tak sama sakit dia. Orang tak nampak. So cakaplah macam mana pun, ada setengah orang mungkin faham, ada setengah orang tak faham. So nak tak nak kita sendiri yang cari jalan, nak tak nak kena ketepikan semua tu, kita sendiri usaha jumpa dengan pihak yang orang kata pakar, kita lah yang kena belajar terima apa saja orang kata pasal diri kita. Kau ada masalah mental illness, so jangan rasa benda tu satu kekurangan. Kadang-kadang orang tak nak ngaku mental illness sebab saya dulu pun ada stigma macam tu. Saya tak nak sebenarnya jumpa dengan psikiatrik ni. Sebab saya macam jumpa psikiatrik ni orang gila. Saya cakap saya pernah fikir macam tu. Tapi bila dah sendiri lalui, dia bukan semata-mata orang gila. Emosi bila dah cedera, bila dah sakit, nak rawat balik bukan mudah, bukan macam kita nak bersihkan luka, nak elokkan balik tulang yang patah. So nak tak nak kita kena cari somebody yang orang yang pakar, yang kita kena balik pada yang kita cari orang yang pakar. Buang letak tepi kata-kata orang tu. Sampai bila kita nak hidup dengan kata-kata orang. Okay. Baik, terima kasih Puan Sarah sebab sudi berkongsi. Banyak sangat saya dapat hari ini daripada temu bual dengan Puan. Saya harap Puan dapat teruskan kembali sihat macam sedia kala. Keep makan ubat, keep dapatkan rawatan. InsyaAllah semuanya akan baik. Okay, saya tamatkan InsyaAllah kita punya sesi perbualan pada petang ni Puan Okay, terima kasih.